Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa dawaa'a asqamina wa shifaa'a amradina wa syafi'an lana yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sidai ikhwan dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izannya dapatlah kita bertemu dalam ruangan ini, dan kita masih lagi bersama dengan syarahan buku Al-Marhumuna fi Sunnatin Nabawiyah pada siri yang ke-52, dan pada mereka yang telah didoa oleh Nabi SAW dengan rahimallah atau yarhamuhullah atau Allahumma arham. Maka yang kita sebut yaitu di antaranya para anbiya dan isteri para anbiya, dan lagi pula kita dapati bahwasanya di sana ada sahabat Nabi SAW. Maka kita masih lagi bersama dengan sahabat Nabi SAW pada EP yang ke-11. Ya saudara dikasihi, kita hari ini kita nak kecek berkenaan dengan seorang sahabat nama dia Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia bersabda atau dia berkata, bersabda Nabi SAW, rahimallah atau rahimahullah. Bila Nabi SAW dia berkata rahimahullah, makna kata benda ni tu benda penting nak. Rasulullah kata kepada dia, kata kepada seorang sahabat nama dia Abbad ibn Bishr. Dan satu hadis yang diriwayat oleh Bukhari, rakam hadis ni banyak tepat lah. Rakam hadis 2955, 5037, 5038, 5042, 6335, semua tu mengata akal hadis yang diriwayat oleh Al-Bukhari berkenaan dengan hadis ni. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fil masjid faqala rahimahullah laqad adhkarani kadha wa kadha ayatan asqat aw ayatan asqata atau ayatan usqitahunna atau asqatathunna min atau usqitathunna min surati kada wa kada. Makna apa sini saudara dikasihi? Satu ketika Rasulullah SAW duduk semaya tahajud di masjid. Satu ketika Rasulullah SAW duduk semaya tahajud di masjid. Dia bunyi suara. Bunyi suara orang baca Quran dalam masjid. Kemudian Rasulullah bersabda, rahimahullah, semoga Allah rahmat dia. Semoga Allah SWT merahmatinya. Laqad adhkarani kadha wa kadha. Sungguhnya dengan baca dia tu menyebabkan aku ingat. Dia tu dapat mengingati, dia dapat mengingati aku ayat sekian. Ayat itu dan manata satu ayat yang usqitathunna min surati kada wa kada. Satu ayat yang telah dilupa. Dilupa oleh Rasulullah SAW daripada surah sekian. Mana kata pendapat ahli sunnah wal jamaah bahwasanya
di sana ada. Nah, mari satu ketika tu, kata benar arid, para anbiya ni ada terlupa juga. Seperti mana Rasulullah SAW sendiri dia kata dia ni manusia seperti kita ya. Nah, innama ana basyarun. Nah, sungguhnya aku ni manusia. Aku ingat dan aku terlupa. Mana kata biasalah kalau kita anak ayat kata Rasulullah tak nak terlupa langsung ni. Kalau Rasulullah SAW manusia, berarti Rasulullah yang kena terlupa. Sebab tu dah tubiknya hukum solat. Dalam solat, dalam semaya kan, iaitu sifat manusia semua ni, sifat manusia sifat lupa, ada lupa. Dan dalam semaya kan, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia lupa. Bila terlupa itulah, bila dia ingat semula tu tubiknya satu hukum, satu perbuatan, satu perkara iaitu mayat kata sujudus sahwi. Sujudus sahwi. Sujud terlupa. Itulah satu ketika tu kita dapati Rasulullah SAW duduk semaya dengan para sahabat. Kalau tak silap, semaya asar. Bila semaya asar tu, Rasulullah tu semaya 3 rakaat. Mana kata dia semaya 2 rakaat tu dia duduk tahiyat. Tahiyat pertama. Lepas tu dia bangun. Bangun siap. Lepas tu dia rokok semula. Rokok sebagai rokok yang ketiga. Lepas tu dia sujud siap, dia bangun, dia duduk tahiyat semula. Mana tu tak ada cukup 4 semaya ke apa tu? Semaya. Semaya sah. Bila tak ada cukup 4 tu, sahabat pun tak payah berani apa lah. Jadi duduk tahiyat dalam rakaat yang ketiga. Lepas tu dia wisalah. Dia wisalah kanan, lepas tu kiri. Lepas tu dia paling belakang. Paling kelih sahabat dia duduk sepanjang sudah semaya lah. Lepas tu setengah sahabat duk mikir, nama ke semaya asar ni dipendek lah. Mana kata dipendek daripada 4 kepada 3. Apa tu? Kemudian ada seorang sahabat tu tanya, "Ya Rasulullah, aku siratis salah. Adakah semaya itu dipendek ke? 4 ada 3 ke?" Rasulullah pengung. Rasulullah tanya, "Gapo ada gapo?" Rasulullah semaya 3 rakaat ya. Tu Rasulullah pun paling bangun mula. Ya kecek dah tu, ya duk gapo mana tu sudah semaya dah ya tu. Tapi dia bangun semula. Bangun semaya 1 rakaat lagi. Sahabat bangun tu dia pula. Di sini dah mana kata hukum tu baiknya hukum ada gapo, ada sujud sahwi, ada gapo tu. Ini ayat Rasulullah SAW, manusia seperti kita ada kadang-kadang dia tu terlupa. Dalam pendapat setengah ulama. Dan nak hitung macam mana? Dengan ayat sanuqri'uka fala tansa. Nanti kami akan ajarkan kamu sampai kepada sehingga kamu tu tidak akan lupa. Selama-lamanya. Di hadis ini mana kata? Ulama kata hak ni jamin ni Allah Subhanahu Wa Taala. Nak uwi apa? Nak uwi Nabi tu ingat Quran tu sendiri. Juga apa? Juru Nabi SAW ingat Quran. Tu sendiri juru cara nak uwi Quran tu duduk di dalam Nabi tidak lupa langsung. Lepas tu kita nak bagi hipo macam mana dua-dua ni. Saning Nabi terlupa. Ulama mari pendapat dia kata ayat yang usqitathunna, menata ayat yang telah hilang, telah raib itu sebab apa? Sebab boleh hadir dan ayat ni dinasahkan, diangkatkan ayat ni. Jadi demo tu duk baca satu ayat yang telah telah diangkatkan, telah dinasahkan. Nampak tu? Lepas tu kadang-kadang
Dirofak, nasah-nasah ni diangkat. Mata diganti dengan ayat lain kadang-kadang tak ada ganti. Bila kita ngaji hukum nasakh dalam Quran ni ada 4 ke. Hak nasakh bahasa ganti. Nah, hak nasakh bahasa tak ada ganti. Hak bahasa hak nasakh ganti dengan hadis. Nampak tu? Kadang-kadang nasakh hadis diganti dengan Quran. Hak tu kita ngaji ulum Quran lah. Hak pentingnya nak ayat kata hak Nabi terlupa ni, hak Nabi kata hilang ni atau jatuh ni dengan sebab dinasahkan. Nah, ni setengah pendapat ulama kata boleh kita mahipun. Jadi, hak tu hari atas sanuqri'uka fala tansa, nanti kami akan beri ingat pada kamu wahai Muhammad, kamu tak akan terlupa selama-lamanya dengan hak ni. Mana kata sini tu Rasulullah ayat kata dia tu dah teringat satu ayat. Adhkarani, dia Abad baca tadi tu Rasulullah kata, Abad ni telah mengingatkan aku satu ayat yang telah jatuh. Mana yang telah nasah dah. Nampak tu? Setengah ulama katanya tak ada kena duk syarah banyak. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Yang mai tersambung dengan ayat tu illa ma sya Allah. Malaikat apa yang Tuhan kehendak. Tuhan kehendak dia terlupa sementara lah kaliku. Nah, mana tahu ayat Nabi ni bukan malaikat tak ada terlupa langsung dah. Ya ada terlupa. Nah, ya sifat manusia. Nah, ya ada terlupa sikit-sikit ada. Lepas tu orang mari beringat dia. Dia sepengen dalam semaya tadi kan. Ya ada terlupa. Nah, dia ada gapo nak kata ini sifat manusia. Luar-luar nak kata sifat dia tu, sifat manusia tu ada terlupa. Tetapi hak benar-benar syariat, hak besar-besar apa nama tu dia tak ada apa, dia tak ada. Dan ulama kata hak tu tak ada langsung, tak ada terlupa langsung. Kalau saya sikit-sikit benda arid, benda mari star, pup. Dah mari star, dah pup nyenguk lupa star gapo tu. Nah, makna kata ni makna kata illa masya-Allah, setengah ulama kata illa masya-Allah ni hak ya apa hak ya mari kaligus lupa. Nah, orang ingat pada dia. Lepas tu tak ada terlupa ke tak main. Tak main ada terlupa. Nah, orang ada tak main. Sungguh. Nah, mana kata kita ingat Quran pun, tapi yang mari satu ketika ni yang mari terlupa. Nah, terlupa mari. Duk kata baca dah, tak ada baca lagi. Nah, ada seorang tina dia masuk musabaqah. Masuk tawaf Quran. You dah baca, you ingatlah mana tu orang boleh nombor 1 dalam negeri dia. Kita wah di Libya. Masa tu. You dah baca. Bila you baca tu jadi tiap menangis. Dia lekat. Lekat ke apa? Bukan lekat tak ingat nak lekat sebab. Bila sebab tu duk sosah. Nah, bila senyap mula kamu tak ada tepa lah. Ya start mula sambung lagi, sambung berlaku 2-3 ayat. Okey pecek. Salah. Dia pun salah mana? Dia masuk ulas mula. Ya ulas mula kenapa? Apa yang kata? Sifat manusia ni sifat. Dia kata ada sifat lupa. Ada satu penyakit pula, penyakit apa? Alzheimer. Bahasa Arab panggil Alzheimer. Dah, sia ni dia guna angkrik. Dah dia guna apa? Dia guna dengan Alzheimer. Alzheimer mana apa? Lupa. Waktu kita takut tu. Nah, orang kita bila kau tua, kau nyanyuk, kau terlupa. Nah, bila Nabi doa tu. Nah, Nabi doa, wa a'udzubika an arudda. Nah, an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku bimbing aku ni umur tua dah nyanyuk. Nah, dia nyanyuk ni habis, tak tahu umur mana. Duk berjalan tengok orang tua-tua. Kita umur mustah ya. Gaib dah. Pas temu demo nu 3 kilo, 4 kilo, tak tahu nak klik mana. Kita nak lagu tu. Pertama-tama anak cucu kita tak ada didik mana dengan cara Islam. Kita ada didik dengan harta. Kita tua pak kita bagi saka ke dia syiak, kita bagi dah, kita tak mati lagi, kita bagi saka dah. Apa boleh siap-siap orang tu pakai tinggal gitu apa? Itu silik kita yang nak duit kita tu, yang nak harta kita.
Lepas tu tinggal kita. Reda mak pok duduk di dangar basah tu pe orang. Tanah banyak, anak keracakan saja. Anak ada kerja belakang. Bang kata, jadi terlupa. Hak tu bang duduk jumpa ke pi atas. Jalan ngong. Nah, tanya mek nama gapo? Tahu. Mek nak pergi mana? Tahu. Rumah duduk mana? Tahu. Bang kata, siapa dah penyakit ke penyakit terlupa ni, nyanyuk ni selera. Betul lah. Nah, Nabi dia minta berdoa. Nah, sebab apa? Sebab tu ayat dah kata. Nah, minkum man yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ada setengah-setengah tu. Nah, yurad mana kata dipanjangkan umur dia. Ayuk dia tu ya sungguh lah. Ayuk dia tu banyak sungguh lah. Tapi ardalil umur mana kata akhir umur. Tak pakai kerja por sabit di Itali tu pakai lepas mati-mati lah. Kalau rasa di kauli ni lah. Sabit apa? Tak ada orang tua. Tak ada orang tua mana. Wallah alam lah, saya mengikut saya baca lah. Ya kata orang tua lagu ni hak habis pakai tak pakai kerja lah semua lah. Kalau gitu pocok-pocok mati habis lah. Wallah alam, sungguh ke tak sungguh wallah alam. Sebab apa? Sebab kata negeri dia tu negeri tu tutup. Tapi cari orang tua tak temu. Buat apa? Ya tetap pakai kerja lah. Kalau rasa pakai kayu juga paha getah ni tak ada susah lah. Nah, bang kata kena tebal-tebal lah. Kalau orang tua-tua tak nak pakai kerja, nak suruh dia ditahan pun tak boleh. Jadi dia kena cara ke dia. Pergi mati-matilah buat semut. Betul kita nak orang muda tu. Jadi bang kata setengah-setengah negeri, sampai tu tak ada rahmat. Apa? Dia tak ada rahmat pada orang tua. Nah, nampak tu? Oleh tu, mana kata? Benar lagu ni tu. Benar yang kita apa? Kita pasti tahu. Nah, katanya manusia ni ya ada terlupa. Bahasanya bila kau tua ni kau terlupa, ada setengah-setengah jalan tidak kubur. Setengah-setengah jalan masuk dalam hutan. Orang tua, jalan masuk. Kana buat cik? Nak jumpa dengan mek. Nak jumpa dengan weh. Nak jumpa dengan ayah. Ya tu 100 lebih dah umur. Ya tu 80 lebih dah nak jumpa ayah. Pak ayah mati lama dah. Nyanyuk. Nah, nampak tu dia nyanyuk, dia terlupa dia apa tu. Kita rasa duka cita dia. Kita tanya mak kita, cerak ni, ingat tak ni? Piyo kita titik mata. Apa? Mak kita tak kenal dah kita. Nah, kita Nabi dia minta jauh daripada an uradda ila ardalil umur. Sebab tu saya kata, man yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Supaya dia tidak tahu. Selepas mana dulu dia tahu, dia reti belakang dulu. Dia reti dia kena orang yang gapo lepas dia tua yang gapo tu, dia lupa. Nah, makan gapo nak makan, mek nak makan gapo ni. Tak tahu kadang-kadang kecing mana tahu. Kadang-kadang hak tu hak temu di Indonesia sore tu dah. Mak dia duk sore. Duk dalam tahi, duk dalam kokotoran najis ke apa tu. Orang pergi muka amal pukul nyanyo kesian. Ku ke patu mek nak makan gapo. How Allahu akbar. Mengata ardalil umur. Nak awak kepada dia khatua kau nyanyuk. Maka Rasulullah SAW sifat dia tu sifat manusia. Ya ada terlupa ada. Nampak tu? Oleh itu bila Abbad dia baca Quran, kau Nabi duk semaya dalam masjid. Nabi dengar suara rajulan yaqra'u fil masjid. Seorang lelaki duk baca dalam masjid. Maka Nabi berkata rahimahullah, Allah rahmatnya. Laqad adhkarani kada wa kada. Sungguh dia telah mengingatkan aku ayat sekian-sekian yang telah dijatuh daripada surah sekian-sekian. Ayat ni ada dulu. Lepas tu nasakh, ditukar. Ditukarkan, diganti atau dihapus. Nampak tu?
Maka lah ni Rasulullah tak ada baca. Muka dia hapus. Tapi dia tu boleh dia tak tahu lagi. Dia duk baca. Muka yang ngaji dulu. Lepas tu tak ada murajaah semula. Tak ada klip main semula. Atau gapo ada gapo tu misalnya. Wazada Abbad. Nah, dan Abbad ni cerita sendiri. Nah, Abbad ni. Hak ni Abbad ibnu. Nah, ibnu Bishrin. Hak ni Abbad suku pula ni. Abbad ibnu Abdullah. Nah, suku pula. Abbad ibn Abdullah ibn Zubair ni. Nampak tu? Dia cerita daripada Siti Aisyah, dia kata, tahajjadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Ni satu hadis pula. Abbad ibn Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam ni, dia kata, Siti Aisyah cerita pada dia kata, tahajjadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagus semaya tahajud. Bangun semaya tahajud. Di rumah aku. Fasami'a sawta Abbad. Maka dia dengar suara Abbad. Abbad bin Bishrin. Hak kita kecek lah ni. Dengar suara Abbad ibn Bishrin yusalli fil masjid. Semaya al masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Siti Aisyah, Ya Aisyah, asawtu Abbad hadha? Asawtu Abbadin hadha? Nah, adakah suara Abbad ke ni? Abbad bin Bishrin. Qultu, berkatanya Siti Aisyah, Naam, ya. Qala, Allahumma arham Abbada. Maka Nabi berdoa pula, Allahumma arham, ya Allah rahmatkanlah Abbada. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada dia. Nah, Masya Allah. Orang yang kata didoa oleh Nabi SAW. Masya Allah. Orang ni nak bolehlah keberkatan. Nak sampai tu dia nak Nabi doa. Tekah dia hidup lah. Tekah yang mati tak boleh lah. Dan tekah yang hidup ni tak apa. Pergi cari. Nah. Sampai tu mengata diri Nabi. Nanti kita nak kacak hal apa? Keberkatan diri Nabi tu. Sampai ke dia tu hari-hari orang mari bawa air steamboat, bawa air sejak, bawa air sebekah, suruh Nabi celuk tangi. Celuk aja ya. Celuk untuk Nabi berkat. Aliyo dia tu nak kecek banyak dah. Peluh dia tu bubuk tak ada kecek banyak dah. Sampai ke kata Fok Rom dia pelimpal lah. Fok Rom, Fok raja-raja Farsi tu. Fok dia dah tanya ke apa? Tanya Abu Sufyan. Tanya. Baik kata Fok peniaga-peniaga Mekah berkenaan dengan Muhammad, dengan Nabi kita ni. Fok dengar ayat ke apa? Dia kata tak temu dah orang hak panggil tu orang hak paling dikasih oleh Fok dia daripada Muhammad. Macam mana? Aliyo ni tak atas tanah. Nabi nak lidah Aliyo situ tu. Pakat tadah. Bubuk pula tu. Peluh tu. Duk tadah demo nak kecek dah. Lepas tu, mereka kata banyak kara lah dia tu. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni, kalau kita dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul seperti inilah rahimallahu Abbadan. Allahumma arham Abbadan. Nampak tu? Maka juga ia akan boleh keberkatan, boleh gapo habuai banyak seperti Nabi doa kepada siapa? Kepada seorang pemuda yang mari nak minta zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan sahabat dia di satu tempat. Datangnya seorang muda mari tanya Nabi, mari minta dengan Nabi, ya Rasulullah, i'dzalli bizina. Ya Rasulullah, mengizinlah aku dengan zina. Mengizinlah aku supaya aku pergi zina. Sahabat kacak dengan Nabi macam ni. Gerai weh. Pakak nak pergi tiba hajar, kata tak ju kacak dengan tu guru lagu tu. Suruh izin saya tu berzina. Sahabat mari nak, sahabat lain nak pergi, setengah tu duk gerai duk. Saya nak tangi belah-belah hak tu. Gerai ambil kayu ke ambil kedai kacau tak tekak. Nampak tak reti nampak ni.
Sahabat nak marah. Sebab dia mai tanya lagu tu. Rasulullah pun suruh dia. Rasulullah kata, atarda la antakuna la li ummika. Mureda tak? Orang gizina dengan mak kamu. Tak boleh. Tak reda. Mureda tak kalau orang zina dengan adik kamu? Tak reda. Mureda tak kalau orang zina dengan anak kamu? Tak reda. Mureda tak kalau orang zina dengan mak saudara kamu? Tak reda. Maka Nabi SAW ayat kata, dan orang lain pun supa jugalah. Dah mu tak reda, orang lain pun supa tak reda seperti tu lah. Maka dia pun maka dia minta doa dengan Nabi SAW. Nabi SAW doa pada dia. Allahumma tahhir qalbah. Lepas tu wahassin farjah. Ya Allah, bersihkanlah jiwa dia. Dan jagalah kemaluan dia. Selepas pada tu budak ni juruh. Ini mengata orang kena doa Nabi ni, Masya Allah. Tu saya terima. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah berdoa kepada dia. Tuhan tu dia kaya. Dia tu anak ramah. Sampai riwayat hadis katanya anak dia saja tu sampai 100. Anak dia saja tu. Cucu tu. Bapa ya benar ustaz, yang menikah orang. Menikah tu pak ya. Tapi mana kata? Anak tu ramah. Sampai kaya dia tu. Sampai apa? Sampai umur dia panjang. Nabi berdoa dengan atil umrah. Panjangkan umur dia sampai dia tu muammar. Panggil apa? Muammar. Umur panjang. Ini mana kata orang yang dapat doa Nabi ni, Masya Allah. Lepas tu, boleh tak kita nak dapat doa Nabi? Boleh tak? Kita ambil doa Nabi. Hak mana? Hak Nabi kata, rahimallahu imra'an. Rahimallahu imra'an. Ada gapo-gapo sakut dengan rahimallah. Semoga Allah rahmatlah seorang. Kita nak seorang tu. Walaupun dia tak ada sebut nama kita, tapi kita pergi buat apa yang dia berdoa tu. Ia berdoa kat atas dia. Nampak tu? Sebenarnya satu hadis kita pun kita dengar ke mula-mula tu, ingat tak? Rahimallahu imra'an. Gapo? Sakata. Nampak tu? Sakata faghanima. Allah SWT rahmat seorang lelaki. Rahimallahu imra'an. Paratina boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Rahimallahu imra'an. Sakata faghanima. Atau hadis mula-mula tu, kita ambil hadis tu sini. Qala faghanima au sakata fasalima. Allah rahmat seorang. Kita sebut lelaki perempuan. Seorang yang dia kata, ya kecek. Faghanima, ya kecek benar ya boleh pahala. Ya boleh habuwe, ya boleh kebajikan. Kalau tak boleh kecek, benar boleh kebajikan. Benar tak apa ustaz? Benar boleh kebajikan. Ngajar. Suruh. Benar molek. Royak benar molek. Kecek benar molek. Pas orang duk mengupak, orang duk bahang, orang duk cucur, orang duk apa, tu tak molek lah. Pas kalau tak ada nak kecek benar molek, au sakata fasalima, atau dia diam. Dia diam maka dia selamat. Tu tak apa dah. Pas kalau kita nak kita ni masuk doa Nabi tu. Nabi Allah rahmat kita ni, di antara yang apa kita ngaji mula-mula? Hadis mula-mula tu ingat tak? Rahimallahu man qala faghanima au sakata fasalima. Allah rahmat orang yang kata siapa yang boleh pahala, yang boleh anggap apa, boleh ganjaran, boleh habuwe, boleh rahmat, boleh gapo tu. Hanya kecek benar tu, itu pada mulut dia tu. Atau sakata, atau dia diam.
fasalima, maka dia senyap. Apakah dia senyap, maka dia boleh apa? Boleh apa tu? Boleh selamat. Mana tu? Benda ni suruh jaga lidah kita. Kecek-kecek molek. Sekecek tak molek rugi pia rugi kita rugi sendiri. Tak ada pia rugi kita duk rugi seorang. Nampak tu sama-sama orang duk mengupak orang. Sama-sama orang duk bahang. Sama-sama orang duk kata duk kecek-kecek benda sia-sia. Rugi dia bukan rugi orang lain. Dah, saudara dikasihi. Oleh itu ini kelebihan yang didapat oleh siapa? Abbad ibn Bishrin. Oleh itu kita mari kenal siapakah Abbad. Abbad ibn Bishrin ibnu Waqshin ibnu Zughbah ibnu Zu'ura ibnu Abdul Ashhal ibnu Jusham ibnu Al-Harith ibnu Al-Khazraj ibnu Amr ibnu Malik ibnu Al-Aus Al-Ansari Al-Ausi thumma Al-Ashhali yukanna Aba Bishrin. Nama digelarkan dengan apa? Dengan Aba Bishrin, dan kata K-nya digelarkan dengan Abu Rabi'. Mak dia siapa? Mak dia Fatimah binti Bishrin binti Adi ibni Abi ibnu bukan Abi ibnu Ubay ibnu Ghanam ibnu Auf ibnu Amr ibni Auf ibnu Al-Khazraj Khulafa' Bani Al-Ashhal. Abbad dia masuk Islam di atas tangan siapa? Mus'ab ibn Umair. Dia masuk Islam sebelum Sa'ad ibn Mu'adh masuk Islam lagi. Nampak tu? Jadi dia masuk dulu. Abbad ni dia masuk dulu daripada Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh ni ketua lah. Ketua salah-salah Tok Nebel lah. Tok Nebel kapung kot lah. Ya ada. Sa'ad ibn Rabi' dengan Sa'ad ibn Mu'adh. Lepas tu Usaid ibn Hudair ni masuk ke dia selepas pada Abbad juga. Abbad ni syahidah Badran. Abbad ni dia tu dia bersama dengan Nabi SAW masuk perang apa? Badar. Masya Allah. Dan perang yang lain pun dia pun sempat dengan Rasulullah SAW. Abbad ibn Bishrin daripada penghulu mengata orang besar-besar juga, orang awuso jugalah. Orang mengata orang ada itipun jugalah. Dalam kalangan sahabat tu. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kathiran ma yadfa'u lahu ihda rayatil muslimin. Dan Abbad ibn Bishrin ni seorang yang selalu Rasulullah SAW beri dera pada dia. Kerja dia dalam perang dera. Sebab apa? Sebab tengoklah dah rakyat tam Cina baik, rakyat tam Kauli baik, rakyat tam Jepun rakyat tam mana-mana saja. Ya perang ni tengok dera. Kalau dera jatuh mana kata? Halah situ. Tapi tu kata, dalam Islam pun sama. Dera ni kena nak tinggi. Ya kena orang pegang dera ni orang itu. Dia kata orang yang berani, orang yang pandai. Apa? Dia kena helip belah-belah. Kalau sah dia pegang dera sebelah. Kalau dia tak kuda, okay? Pegang dera sebelah. Pegang kuda katik. Kadang-kadang kena pegang pedesa. Mungkin duduk dia tu. Mari tiket demo. Mari itu demo. Sebab tu mana kata dia kena bijak, kena pandai. Nak pegang dera katik, nak pegang pedera katik. Tu ada atas kuda katik. Pas duduk macam mana ustaz atas kuda lagi. Boleh dia kapit dengan pohon dia. Kapit dengan kaki dia. Dia kum kuda dia tu. Sebab tu dia kata, di mana? Di peperangan mana-mana saja. Mereka kata, dera tu kenapa kena ada? Kena pegang, kena akak tinggi. Apa tengok alamat kata kita yang bang kata kita duk lawan lagi, kita duk ada lagi ni. Tak ada jatuh lagi apa lagi. Sebab tu, mereka kata, perang mana-mana, you cari dera dulu. You nak jatuh dera. Kalau lah dera duk di qal'ah, dera duk di tempat tinggi, dia mau nak cari dera dulu. Apa nak jatuh dera, naik dera kita. Dia naik dera kita tu mana kata, tahan balik seteru kita ni, habiskan melancai. Duk pihak kata raja dia jatuh lah. Atau tentera tu halah lah. Ini makna kata Rasulullah pun duk beri dera pada siapa? Pada Abbad ibn Bishrin. Masya Allah. Berkata Abu Umar ibn Abdul
Barri, dia kata, la yakhtalifuna annahu aslama bil Madinah. Tidak khilaflah bahawasanya dia tu memeluk Islam, masuk Islam di Madinah. Ala yadi Mus'ab ibn Umair. Nah, wa kana fi man qatala Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Nampak tu? Tidak syak lagi bahawasanya Abbad ibn Bishr ni, dia tu masuk Islam ketika di Madinah melalui Mus'ab ibn Umair, dan dialah salah seorang yang dibunuh Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Nah, dan dia adalah daripada orang-orang atau sahabat-sahabat yang mulia. Berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Thalathatu min al-ansari lam yakun ahadun ya'taddu alaihim fadla. Kulluhum min bani Abd al-Ashhal, Usaid bin Hudayr, Sa'ad bin Mu'adh, Abbad bin Bishr." Siti Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, 3 orang daripada Al-Ansar tidak ada siapa nak banding dengan kelebihan mereka. Tidak boleh siapa nak tindih. Tidak boleh siapa nak lawan. Kelebihan mereka itu banyak. Di antaranya, dan semua ni 3 ni daripada keturunan apa? Baka Abdul Ashhal. Di antaranya siapa? Sa'ad bin Mu'adh, Usaid bin Hudayr. Di antaranya juga Abbad bin Bishr. 3 orang ni makna kata Siti Aisyah puji. Nah. Dan Imam Bukhari, Abi Abdullah Al-Bukhari, dia apa? Dia letakkan satu bab, satu bot dalam Sahih Bukhari dia kata, babu manqabati Usaid bin Hudayr wa Abbad bin Bishr. Satu bab, satu bot. Dalam Sahih Bukhari dia letak satu bab pada bab apa? Pada bab kelebihan Usaid bin Hudayr dan kelebihan Abbad ibn Bishr. Masya Allah. Nah, kemudian Al-Bukhari dia sebut berkenaan dengan kelebihan dia tu, pelik ni. Nanti tu hewi satu karamah, satu benda luar biasa kepada Abbad. Nah, seperti Al-Bukhari dia cerita daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna rajulaini kharaja min 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin wa idha nurun baina aydihima hatta fatafarraqa an-nur ma'ahuma. La ilaha illallah. Nah, ini hadis dalam Bukhari. Dia kata apa? Anas radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya 2 orang lelaki keluar daripada rumah Nabi SAW pada malam yang gelap gelita, yang gelap gelmak. Nah, wa idza nurun, kadang-kadang bukan kadang-kadang, mengata didapati ada cahaya di tangi, cahaya di depan mereka. Mana tahu boleh tubik daripada rumah Nabi tu gelap dua orang ni. Nah, iaitu Usaid ibn Hudayr dan Abbad bin Bishr. Dia jalan tu di rumah Nabi tu, di depan mereka, baina aidihim, depan mereka itu ada cahaya pelita. Tak ada bukan pelita gas, bukan pelita minyak, bukan pelita pecek dak leh. Nah, ada satu pelita cerah cahaya. Bila mereka tubik pada rumah Nabi, siapa di dekat jalan, ada pelita. Bila mereka itu berpecek atau berpisah pakai kelik muku lah. Usaid kelik muh dia, Abbad kelik muh dia. Cahaya tu hilang dengan hatu. Gapo ada ni? Nah. Nampak tu? La ilaha illallah. Dan satu lafaz daripada Hakim. Daripada Imam Hakim. Dia kata anna Usaid ibn Hudayr wa Abbad ibn Bishr kana 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin dhalma handas. Dhalma handas. فلما خرج أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئها فلما افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الآخر. لا إله إلا الله. Ini kelebihan dia, kelebihan Abbad dengan Usaid ni. Dia kata
Ni lafaz hak dalam apa dalam? Nah, dalam Mustadrak al-Hakim. Nah, Imam Hakim dia kata apa? Bahwasanya Usaid ibn Hudayr dan Abbad ibn Bishrin dia duduk di rumah Nabi SAW. Satu ketika, kemudian bila dia kelik fi lailatin dhalma, duduk di tempat dah di masa yang gelap gelita lah. Dah tak nampak gapo. Bila dia sudah kelik pada rumah mereka, keluar daripada rumah Nabi SAW, adha'at asa ahaduhuma. Nah, mana kata salah satu tukar yang belah dia orang tua dah kan. Nah, bertukar lah. Dua orang tu jalan dengan tukar. Mana kata orang Arab ni bukan pasti ada tukar. Dah nak kata dia tua dak, tukar ni ada lah. Nah, tukar untuk nak panggil nak bertukar dengan dia, nak hambak, nak halau, nak apa, ada kayu tangi. Dah ada kayu, ada tukar di tangi dia tu. Jadi bila dia tubik daripada rumah Nabi SAW, cerah tukar dia tu. Nah, cerah tukar dia. Ni hak riwayat siapa? Riwayat Al-Hakim, riwayat Bukhari ni cerah depan. Hak ni riwayat kata cerah tukar. Tukar salah seorang. Moga dia dak berjalan dua orang tu. Salah seorang daripada mereka tukar satu tukar yang ada bersama dengan mereka tu. Nah, hak biar tahulah. Cerah. Famashaya fi dawiha, maka mereka itu jalan turut cahaya ni. Boleh cerah tu boleh suluh depan boleh ada. Nah. Falamma iftaraqat bihim at-tariq adaa'at 'asal akhar. La ilaha illallah. Bila dia becek satu tempat, hang becek pakat nak kelik rumah masing-masing lah. Hang duduk di balik naik tu, aku duduk balik hulu tu misalnya. Jadi cerah pula. Cerah tukar seorang lagi tu. Saat ni duduk berjalan dua orang, cerah saya. Bawa becek pak, hak demon hak cerah tu, duduk jalan klik dengan hak cerah tu. Hak ni tukar dia, ni cerah. Suku pula. Hak ni nak klik kapung dia, nak klik rumah dia di tengah malam yang gelap. Nah, lepas tu ni ada kelebihan yang Tuhan beri pada dia tu. Nah, bang kata ulama dia catat apanya. Nah, bang kata mari dia catat, ya sepakai Bukhari mari catat. Mana tu benar sungguh. Dia benar berlaku sungguh satu karamah yang mukjizat ni bagi para anbiya. Para manusia biasa ni, apa yang kata karamah. Kita ni bahasa kita ni keramat. Gitulah. Tapi keramat kita tu golek nak pergi kat lain. Dah keramat kita ni nak pergi kat syirik, nak pergi kat gapo. Nah, ya saudara dikasih. La ilaha illallah. Maka dan adalah Abbad ibn Bishrin salah seorang daripada katibah daripada Nuai apa? Katibah ni satu bangata kalau nuai apa, nuai tahan ke, nuai ni nuai sil, ni nuai gotu, ni nuai go ni. Katibah. Nah, satu katibah nama dia Katibatul Iman. Yang Rasulullah SAW intadabaha, yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pilih beberapa orang yang gagah, yang bijak, yang pandai, yang kuat. Nampak tu? Untuk apa? Litasfiyati Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi al-la'in qabbahahu Allah. Untuk gi bunuh. Untuk gi bunuh. Siapa? Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Yang selalu dia ni duk menyakiti Nabi SAW, duk menyakiti orang Islam. Nampak tu? Maka satu kumpulan ni, satu nuai ni, semua tu daripada Bani Abdul Ashhal. Rasulullah pilih beberapa orang yang nampak ada kaum sama tu, mari Rasulullah pilih beberapa orang, jepuk lah beberapa orang. Ketua dia siapa? Muhammad ibn Maslamah. Ni bila kita kacak Muhammad ibn Maslamah ni, panjang pula. Dia seorang pemimpin yang hebat juga ni. Ketua dia ni. Bang kata ketua rombongan, ketua kumpulan, ketua duengan ni. Siapa? Muhammad ibn Maslamah. Dan tahan hak bersama dengan Muhammad ibn Maslamah. Hak nak pergi perap siapa? Perap Ka'ab ibn Ashraf ni. Di antaranya Abbad ibn Bishrin, Abu Isa ibn Jabrin, Abu Nailah Salkan ibn Salamah ibn Waqshin, dan Al-Harith ibn Aus ibn Mu'adh.
Ni. Kata demo ni gi apa orang? Ketua dia Muhammad bin Maslamah. Lepas tu Abbad ibnu Bishr. Lepas tu Abu Isa bin Jabr, Abu Nailah, Salkan ibnu Salamah ibnu Waqsh, Pa'rah, dan Al-Harith ibnu Aus ibnu Mu'adh. 5 orang fok dia nak pergi bunuh siapa? Ka'ab ibnu Ashraf al-Yahudi. Yang dia tu menyakiti Nabi SAW dan yang apa? Yang menyakiti orang-orang Islam juga. Nampak tu? Wa kana Abbad, berkata Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi dalam kitab Tahdhibul Kamal ni. Oh, sedap bila kita baca hak Islam sikit, sedap halu. Sejarah Islam ni mengata ulama ni catak ni gapo tinggal kita. Kita juga baca ya. Nah. Habis tu dia kita orang tanya kita. Dah saya duk lekat lagi tu, lekat buku orang tanya. Nah, tanya gapo? Ustaz dia kena dengan Nabi. Nah, saya tu Lepas tanya tu, dia model dengan Imam Syafi'i. Dia paling kelih kita. Lepas tu kita kata ke dia, kata orang tak kecek dia dengan apa dengan Imam Syafi'i, dia dengan apa dengan Nabi. Kita semua tak ada dengan sahabat Nabi, tak ada. Lepas tu kita pergi baca surat dia, baca hadis dia lah. Nampak pengata nampak tak ada faham situ. Kita pergi baca hadis Nabi, kita tengok sunnah Nabi, buka kitab-kitab. Nah, pengata kitab hadis. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Nampak tu? Sunan tu sunan ni. Nah, mustadrak tu mustadrak ni. Nah, nampak tu mengata kita pergi baca. Jangan model dengan Jibril nah. Selalu dia kecek apa? Kalau rasa orang berilmu kecek lagu tu teh. Dia model dengan Jibril. Siap. Dia model dengan Nabi. La ilaha illallah. Tak ada kena apa nak ayat kena kita. Nah, tu ayat tabani lah. Ambil kita pergi baca lah sini. Ambil hadis Nabi pergi baca. Nah, malam ni ada hak bahasa Melayu ada. Sahih Bukhari hak dia mau balik dia dengan bahasa Melayu. Bahasa Rumi tetap anda. Bahasa Sia ada. Nah, baca Sia tak boleh bahasa demo ya kata. Bukan bahasa kita. Dok nak gapo lah alam. Nah, mana kata? Ustaz suka baca kitab-kitab sejarah. Nah, sejarah Islam. Hak Islam, hak apa tu mengata ya ada, mengata sairengan. Nah, pak kitab-kitab dia tu dia aku oleh. Mengata bukan kita sorang dak zaman mana dah mari. Nah, nampak tu? Di antaranya kitab-kitab sejarah. Nah, Al-Bidayah wan Nihayah bagi Ibnu Katsir, Tarikhut Tabari. Nah, dan lain-lain lagi tu banyaklah. Sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi. Al-Isabah. Nah, dan Usdul Ghabah. Dan lain-lain lagi lah. Nah, mana kata? Yang sakut dengan, dia mau mari dia catat bagi kita. Mari dia hipung bagi kita. Ustaz juga baca ya. Baca ifak kita dengar. Sama-sama boleh ilmu. Saya pun boleh ilmu dengan saya baca. Dan saudara pun boleh ilmu dengan saudara dengar. Nah, kita pakai tupai lagi mari. Nah, tupai lagi mari. Ni mana kata? Berkata Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi dalam kitab dia Tahdhibul Kamal. Nah, dia kata apa? Wa kana Abbad bin Bishr mimman qatala Ka'b bin Ashraf al-Yahudi alladhi kana yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yahrisu ala adhah. Nah, dan Abbad ibn Bishr ini di antara orang yang membunuh Ka'b bin Ashraf, yang mana dia tu selalu duk gapo? Yu'dhi Rasulullah, selalu duk menyakiti Rasulullah dan selalu berusaha untuk nak menyakiti dia pada setiap detik dan masa. La ilaha illallah. Naam. Berkata Ibn al-Athir dalam kitab Usdul Ghabah pula ni. Mengata ulama kecap banyak dia Abbad bin Bishr ni. Dia kata wa qutila Abbad yaumul yamamah wa kana lahu yawma idzin bala'un 'azim wa kana umruhu 45 sanah. La ilaha illallah. Berkata Ibn al-Athir dalam kitab dia Usdul Ghabah ni. Dan dibunuh. Abbad ibnu Bishr ni dibunuh pada perang Yamamah. Dan dia tu sungguh. Dia tu ada pungan banyak lah masa tu. Nampak tu? Dia mati dalam medan perang Yamamah tu. Umur dia tu
45 sanah. 45. 45 ni pendengar dia banyak dah. Nah, kita ni 60 ni, kena pendengar gatik lah. Yang ni pendengar gapo atik kita buat pada Islam. Pendengar gapo atik kita buat pada Nabi SAW. Pendengar gapo atik kita buat pada Quran. Kita kena mikir atas kita ni ada pendengar gapo atik saudara dikasih. Nah, bila kita mikir pandai, maka kita boleh buat insya-Allah. La ilaha illallah. Begitu juga berkatanya Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah pun sama. Dan berkata Ibnu Sa'ad dalam kitab dia At-Tabaqat, Rasulullah SAW dia mempersaudarakan Abbad bin Bishrin dengan Abi Hudzaifah Ibnu Utbah Ibnu Rabi'ah. Nampak tu? Dan lain-lain lagi tu. Masya Allah, radhiyallahu an Abbad ibni Bishrin. Akhir sekali, dia berkata, kita doa semoga Allah SWT redha kepada Abbad ibn Bishrin, yang mana dia tu jasa dia banyak dalam Islam. Dan kita hari ni kita dapat dengar seorang sahabat nama dia Abbad ibn Bishrin yang Rasulullah berdoa pada dia, Allah yarhamu. Allah yarham atau rahimahullah atau yarhamuhullah, wala bagaimana. Lafaz berlainnya tapi makna ia tu dah, maknanya sama. Masa kita pun sampai pada penghujungnya. Silap dan salah saya minta banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.